ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sekali, jangan bercakap-cakap atau khotib dan berkhutbah, kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala maaf. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li shahibika wal imam yaktub yawm al-jum'ah antik faqad laqa." Rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillahil qail innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, di kesempatan dan pada hari yang penuh keberkatan ini, saya menyeru agar kita semua bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan kita semua diberkati di dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat kelak, insya-Allah. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Pada hari ini, mimbar yang mulia ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk menjunjung syariat agama. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, syariat dari sudut bahasa ialah aturan ataupun ketetapan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Dari sudut istilah pula, syariat berarti penerapan nilai-nilai murni seluruh aspek kehidupan bersesuaian dengan ajaran Islam terkait dengan ibadah umum dan khusus yang bersumberkan kepada hukum Islam yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala melalui para nabinya. Ketetapan syariat agama meliputi ketetapan dalam bidang akidah, ibadah, munakahat, muamalat, jinayat dan akhlak. Semua ketetapan syariat agama Islam sebagai suatu cara hidup kepada manusia yang membawa dan menanam prinsip harmoni, rahmah, damai, berhubungan baik sesama manusia dan makhluk lainnya, dan secara langsung meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya. Firman Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-107,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang bermaksud dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, syariat Islam amat menitik beratkan soal kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, selari dengan prinsip maqasid syariat yang dianjurkan oleh Islam bagi tujuan dan matlamat memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta benda. Oleh itu, tanggungjawab memahami dan mengamalkan syariat Islam dengan cara mengerjakan ataupun meninggalkannya kerana ketetapan syariat perlu dilaksanakan dengan ilmu, bahimah serta bijaksana. Firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun, yang bermaksud bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, kami jadikan suatu syariat dan jalan agama yang terang. Sekiranya Allah menghendakinya, nescaya Dia menjadikan kamu umat yang bersatu dalam agama yang satu. Tetapi Dia hendak mengujimu dengan menjalankan apa-apa yang telah disampaikan kepada kamu. Oleh itu, berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikan kepada Allah. Kepada Allah jualah kamu sekalian akan kembali. Maka Dia akan memberitahu terhadap apa-apa yang kamu berselisih mengenainya. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, pengamalan syariat dalam beberapa aspek kehidupan telah membuktikan syariat Islam membawa bersama 4 elemen penting dan utama, yaitu ukhuwah, maslahah, hikmah dan keadilan. Elemen-elemen ini telah menjadikan kehidupan manusia pada hari ini berada dalam keadaan aman, sejahtera dan bahagia. Keindahan syariat Islam tidak dapat disangkal lagi oleh umat Islam, bahkan kepada semua umat manusia seluruhnya. Pelaksanaan syariat Islam ketika zaman Nabi SAW dan para sahabat menjadi pimpinan pemerintahan telah tercatat dalam sejarah ketemadunan dunianya yang tersendiri. Di samping itu, syariat Islam mempunyai ciri-ciri khusus dan istimewa sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Khadrawi, iaitu pertamanya, bersifat rabani, iaitu bersumberkan daripada wahyu Al-Quran semata-mata. Ini bermaksud segala hukum, konsep, prinsip, nilai dan peraturan yang terkandung dalam syariat adalah bersumberkan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mencegah perbuatan mungkar dan zalim. Segala manual syariat berkaitan dengan kehidupan manusia yang diturunkan oleh Allah di dalam kitab Al-Quran melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang amat betul dan sempurna. Firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira, yang bermaksud sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, yakni agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Keduanya, berteraskan akhlak. Akhlak syariat ialah etika Islam yang wajib dimiliki oleh seseorang individu bagi melayakkan diri menjadi khalifah Allah. Sudah tentu sifat amanah, tawaduk,
jujur dan sebagainya yang baik-baik menjadi keutamaan. Menghiasi diri dengan akhlak yang baik lagi terpuji, dan dalam masa yang sama menjauhi sikap kotor dan keji adalah satu tuntutan fardu ain. Oleh itu, Al-Quran merupakan sumber rujukan dan amalan utama dalam usaha membina akhlak yang terpuji bagi menjamin dan menjana kehidupan yang membahagiakan di dunia dan di akhirat. Bahkan Islam membimbing umatnya mencontohi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkelakuan dan berakhlak mulia kepada orang lain, di samping menghapuskan segala kezaliman sesama manusia, rasuah, penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa sebagaimana yang biasa dilakukan pada hari ini. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-83, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna. Yang bermaksud, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Ketiga, syariat Islam bersifat realistik, bukan fantasi. Penetapan waqi'iyah bermakna Islam adalah ajaran yang berpaksikan kepada kebenaran dan realistik, tidak ketinggalan zaman, memacu kejayaan dalam segala urusan kehidupan manusia, serta sesuai diamalkan pada bila-bila masa, di mana-mana tempat ataupun lokasi. Pada zaman kegemilangan pemerintahan Islam Khalifah Umar bin Abdul Aziz, keadilan sosial dan kebebasan dapat dilaksanakan serta kemiskinan dapat dihapuskan. Pengamalan syariat ketika itu dapat dijunjung dengan tinggi dan diterima umat pada ketika itu. Ini membuktikan pelaksanaan syariat sentiasa praktikal, relevan dan benar-benar sesuai Islam sebagai agama yang benar dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-19, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Yang bermaksud, sesungguhnya agama yang benar dan diridai di sisi Allah ialah Islam. Keempat, syariat Islam adalah bersifat kemanusiaan dengan memelihara kemuliaan dan kemaslahatan manusia tanpa mengira bangsa, warna kulit dan status, serta tidak mensia-siakan amalan dan usaha baik manusia. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Al-Imran ayat yang ke-195, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'. Yang bermaksud, sesungguhnya aku tidak akan sia-siakan amal orang-orang yang beramal daripada kalangan kamu, sama ada lelaki atau perempuan, kerana setengah kamu adalah keturunan daripada setengahnya yang lain. Justru umat Islam perlu iltizam dan istiqamah menjunjung perintah dan amalan yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan menjadikan ilmu akidah, syariat dan akhlak sebagai ilmu utama pegangan umat Islam. Dengan akidah yang mantap, syariat yang benar, akhlak yang indah dapat memperkasakan, mengangkat dan memperkukuhkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Ia merangkumi perkembangan dan implementasi prinsip-prinsip syariat seperti amanah, adil, ikhlas dan segala bidang termasuk ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dengan ini, syiar Islam dapat dizahirkan
kemuliaan Islam dapat dijunjung dan keindahan Islam disebarkan di mana sahaja kita berada. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, pengamalan syariat Islam ini tidak mampu dilaksanakan secara individu. Sebaliknya, ia menjadi tanggungjawab bersama. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan syarak, iaitu memelihara agama, akal, nyawa, harta dan keturunan. Bagi merealisasikan kehendak dan menjunjung tuntutan syarak ini, umat Islam dituntut untuk mendalami dan menguasai ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Dengan membudayakan masyarakat yang berilmu, ia melahirkan individu yang berdaya saing, memimpin manusia ke arah kebenaran, mendekatkan kepada kebaikan dan mencegah kejahatan serta mewujudkan masyarakat yang bertamadun dan bersyariat seperti kegemilangan Islam terdahulu. Penguasaan ilmu umat Islam terdahulu yang melahirkan manusia yang mematuhi segala perintah dan meninggalkan larangan Allah telah membuktikan kesucian Islam terus kekal dipelihara dan syariat Islam terus dijunjung. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, hari ini berlaku perjuangan atas nama syariat, lalu menyalahkan dan menghina orang lain. Atas nama syariat mereka memfitnah dan mengabaikan orang lain. Semua kata-katanya yang terlontar dengan nama syariat tapi tidak membawa kepada rahmah dan kedamaian. Akhirnya Islam dan umat Islam berpecah dan dipandang hina. Mengakhiri khutbah ini, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran dan penghayatan agar dijadikan pedoman dan panduan kepada kita. Antaranya ialah pertamanya, tanggungjawab melaksanakan syariat Islam merupakan sesuatu kewajipan seseorang Muslim yang telah taklif baligh dengan menguasai ilmu yang betul dan kepahaman yang jelas. Kedua, umat Islam hendaklah mencontohi kehidupan Nabi SAW dan para sahabat serta umat Islam terdahulu yang gemilang dari segi akidah, syariat dan akhlak, bagi memastikan Islam dan umat Islam tetap mulia dan dihormati. Ketiga, umat Islam hendaklah yakin bahawa keindahan syariat Islam boleh dirasai dan menjadi naungan kepada semua manusia dan makhluk apabila perbuatan menyeru kepada kebaikan dan meninggalkan yang kita saling bersalahan diganti dengan syariat yang baik dan bijaksana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, yakni agama Islam yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain dari Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan yang demikian, itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنذر من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوا لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن مرحوم سلطان Badili Shah وولي عهده duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badili Shah ibni Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم فحهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير ذات إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.